Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya nak berkongsi dengan anda tentang berapa sebenarnya kos untuk menubuhkan syarikat Sendian Berhad di SSM. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, untuk mendaftar ataupun menubuhkan syarikat Sendian Berhad, anda perlu mendapatkan khidmat syarikat setiausaha. Yang mana syarikat setiausaha akan membantu anda mendaftar syarikat anda daripada A sampai Z ke SSM. Persoalannya, berapa biasanya kos yang terlibat untuk mendaftarkan sebuah syarikat Sendian Berhad? Yang itu saya akan kongsikan dengan anda dalam video kali ini, dan saya juga akan menyentuh juga berkenaan dengan apa pakej yang biasanya disediakan oleh syarikat setiausaha. Setiap syarikat setiausaha mempunyai pakej yang berbeza di antara satu sama lain. Dianya tak sama kalau anda pergi ke syarikat di antara satu syarikat setiausaha dengan syarikat setiausaha yang lain, mereka ada pakej yang berbeza. Tapi apa pun pakej yang mereka sediakan, ianya lebih kurang dengan apa yang saya akan ceritakan dalam video kali ini. Okey. Yang pertama sekali, mereka akan berikan pakej penubuhan. Yang ini adalah bayaran untuk mereka mendaftarkan syarikat anda di SSM. Okey. Pakej penubuhan ni adalah, orang kata, dia punya gist dia. Payment yang anda perlu bayar apabila anda menyerahkan urusan untuk mendaftarkan syarikat Sendian Berhad anda di SSM kepada syarikat setiausaha. Kebiasaannya, pakej ni berharga di antara RM1,600 ke 2,500. Okey. Yang ini biasanya harga pasaran. Bukan saya kata tak ada syarikat setiausaha yang menawarkan lebih rendah daripada ni, ada. Ada lagi yang menawarkan lebih tinggi daripada 2,500 pun ada. Okey. Yang ini saya nyatakan dalam rata-rata yang saya tengok adalah inilah harga dia. Okey. Okey. So, bila anda pergi, mereka akan berikan dahulu pakej penubuhan syarikat di antara RM1,600 ke RM2,500. Bila anda ambil pakej penubuhan dengan sesebuah syarikat Sendian Berhad, anda jangan semata-mata terus ambil macam tu aja tanpa melihat apa pakej yang diberikan di dalam dia. Sebab dia nyatakan ini adalah harga pakej. Bila pakej, mesti ada isi dia. Jadi isi tu anda kena lihat. Dan anda, kalau anda nak compare pakej ni dengan syarikat setiausaha lain. Dia tak sama. Kalau dia bagi murah lagi daripada ni, dia bagi harga RM1,000, apa yang terkandung dalam RM1,000 tu? Takut-takut mereka ada hidden something. Yang mana ada benda yang tidak diletakkan di dalam pakej tersebut. Itu anda kena hati-hati. Okey. Kedua, setengah syarikat setiausaha, dia pakej ni diberikan sekali dengan yang dipanggil yuran syarikat setiausaha. Okey. Yang ini optional. Ada syarikat setiausaha yang bagi, ada syarikat setiausaha yang langsung tak bagi sekali dengan yuran syarikat setiausaha. Yuran syarikat setiausaha ni ialah bayaran di atas pelantikan syarikat setiausaha. Bila anda melantik syarikat setiausaha, anda mesti kena bayar yuran syarikat setiausaha. Yuran syarikat setiausaha ni biasanya anda bayar secara bulanan. Ada juga syarikat setiausaha yang mengenakan tahunan, secara tahunan, setahun sekaligus. Sama macam di MSIB Corporate, kami mengenakan yuran syarikat setiausaha ni secara setahun sekaligus. Okey. Jadi, ada syarikat setiausaha yang semata-mata kalau anda beli pakej penubuhan dia, anda kena bayar yang ini saja, tak termasuk dengan yang ni.
Tapi ada yang bila anda bayar yang ni, anda kena ambil sekali dengan yang ni. Okey. Yuran syarikat setiausaha ni kebiasaannya sebulan RM60. Kebiasaan 60 sehingga 150. Macam saya kata tadi, bergantung pada syarikat setiausaha. Ada syarikat setiausaha lebih rendah lagi daripada RM60. Mungkin ada. Ada yang lebih tinggi daripada RM150 sebulan. Mungkin ada. Kadang-kadang dia berikan lebih dalam package mereka. Yang itu anda kena lihat apa yang dia berikan dalam yuran syarikat setiausaha. Tapi kebiasaannya yang reasonable RM60 ke atas. Yang RM60 ni ialah bayaran yuran syarikat setiausaha, bayaran di atas pelantikan mereka. Okey. Ada juga syarikat setiausaha yang meminta anda bayar setahun sekaligus. Kalau RM60 setahun adalah RM720 setahun. Okey. Ada juga syarikat setiausaha yang mana meminta anda ambil package penubuhan, kena ambil sekali dengan yang ni, tapi dia bagi diskaun pula untuk yuran syarikat setiausaha setahun pertama. Maknanya 720 instead of 720 anda kena bayar, anda hanya bayar 360 sahaja untuk tahun pertama. Ada syarikat setiausaha yang dia gabungkan yang ni dengan yang ni, dia bawa come up dengan satu package. Yang nombor 1, saya letak mudahlah Nombor 1 dengan nombor 2, total dia akan jadi RM1960. Maknanya 1006 campur 360, total akan jadi 1960. Maknanya bila anda beli dengan mereka package penubuhan, anda akan automatik mendapat yuran syarikat setiausaha untuk tahun pertama. Itu lagi jimat. Tapi apa-apa pun, sekiranya anda ambil package penubuhan, anda kena tengok apa yang anda dapat dalam package penubuhan. Lepas tu, adakah dia bagi sekali dengan yuran syarikat setiausaha ataupun sekadar semata-mata yuran penubuhan saja tanpa ada yuran syarikat setiausaha. Kalau yuran syarikat setiausaha, mereka minta anda bayar macam harga biasa tanpa apa-apa promosi. So, anda kena bijak untuk membuat keputusan. Macam kami di MSIB, kami beri harga RM1,600 untuk penubuhan syarikat, campur dengan yuran syarikat setiausaha untuk setahun pertama dengan harga biasanya RM720, kami bagi RM360 saja untuk tahun pertama. Ini dah bagi diskaun, ini diskaun lagi. So, untuk penubuhan syarikat, anda hanya perlu bayar RM1960. Memang banyak penjimatan dekat situ. Tapi, macam saya kata tadi, apa pun, anda perlu melihat setiap syarikat setiausaha, kalau dia bagi package penubuhan, ini adalah package. Anda kena tengok apa yang mereka bagi, isi di dalam package tu. Yang ini, normally yuran syarikat setiausaha ni, dia normal. Dia bukan ada apa-apa sangat di dalamnya. Ianya sekadar alamat berdaftar, dia maintain buku minit, kehadiran syarikat setiausaha. Yang ni biasanya, mana-mana syarikat setiausaha pun bagi benda yang sama. Tetapi, satu lagi saya nak pesan. Sebagai seorang usahawan yang bijak, bila anda pilih package penubuhan syarikat, jangan terlampau rambang mata untuk melihat package yang terlalu murah. Sebab package kalau terlalu murah, saya bimbang dia akan ada masalah. Dia akan ada masalah di kemudian hari. Sebabnya kebiasaan apabila satu-satu servis yang berkualiti, suatu servis ataupun syarikat yang bagus, dia tak boleh datang dengan harga yang terlalu murah. Dia ada harga dia. Dia ada benda yang dia perlu bayar. Stafnya kena bayar. Untuk nak dapat staf yang mencukupi, untuk nak ada sistem yang bagus pun, dia ada kos dia. So, sebab tu saya selalu pesan, elakkan daripada memilih hanya melihat kepada harga semata-mata. Lihat lebih kepada kualiti dia.
tengok website dia. Kalau boleh, rasa nak lebih yakin, pergi jenguk office dia sekali, tengok macam mana, berapa ramai staff dia ada, apa sistem yang digunakan, adakah dia mempunyai kemahiran, kepakaran, terutamanya dalam ilmu pensyarikatan. Okey, saya nak tunjuk apa biasanya servis ataupun package yang terkandung di dalam package penubuhan syarikat. Biasanya bila anda ambil satu-satu package penubuhan syarikat dengan mana-mana syarikat setiausaha, mereka ada senarai apa yang mereka berikan di dalam package tu. Anda kena minta dengan mereka. Sebabnya bila anda ambil satu-satu package, jangan terlampau rambang mata dengan harga murah yang ditawarkan. Kadang-kadang harga murah tu terselindung di dalamnya 1001 muslihat. Ini tak masuk, itu tak masuk. Yang akhirnya anda ambil harganya lebih mahal daripada apa yang ditawarkan oleh syarikat setiausaha lain yang pada awalnya anda tolak kerana harganya anda lihat agak mahal. Tapi bila ambil yang murah tu, rupa-rupanya banyak yang berselindung. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda. Kalau anda nak ambil syarikat setiausaha, perhatikan kepada package dia, pastikan yang pertama adanya carian nama. Okey. Biasanya carian nama ni memang mereka bagi. Tapi kadang-kadang mereka ada bagi satu saja. Anda kena tanya mereka berapa carian nama yang mereka bagi. Kalau mereka bagi 2, itu cantik lah. Kalau mereka bagi 1, maknanya dia bagi tu terlalu sedikit. Maknanya kalau satu nama yang anda hantar tu tak lulus, so anda kena bayar tambahan untuk nama yang baru. Okey? So, yang kedua ialah anda kena tengok sama ada berapa orang pengarah pemegang saham yang diberikan. Okey? Berapa orang pengarah dan pemegang saham? Kalau dia bagi 2 orang, cantik lah tu kan. Kalau anda nak masukkan 2 orang, so tidak ada bayaran tambahan. Tapi kalau mereka bagi 1, maknanya sekiranya anda nak pengarah atau pemegang saham yang lebih daripada seorang, anda kena bayar lebih. Tu kena tengok betul-betul. Okey. Yang ketiga, anda kena tengok sama ada package itu dah termasuk payment ke SSM atau belum. Yang ini saya perasan ada syarikat setiausaha yang mana dia berikan package, tapi package itu tidak termasuk dengan bayaran kepada SSM. Bayaran kepada SSM ni bukan murah, 1000 lebih nak bayar kepada SSM. Kalau mereka tak bagi, kita tengok dia kata penubuhan syarikat harga RM1000 saja. Kita pun dah bersorak, kita pun dah melompat-lompat kata murah sangat. Rupa-rupanya tak masuk sekali dengan bayaran ke SSM. Masuk bayaran ke SSM dah jadi RM2,000. Lebih kurang, sama je. Lebih mahal daripada orang lain. Okay? So, kena pastikan ini package yang mereka bagi tu termasuk dengan bayaran ke SSM untuk penubuhan syarikat Sdn Bhd. Kalau dah masuk, okey lah. Kalau tak masuk ni, mahal tu, 1000 tu. Banyak dekat situ. Okey. Yang keempat, pastikan ada sekali dengan resolusi bank. Kenapa kena ada resolusi bank? Resolusi bank ni, ia bukanlah dokumen yang termasuk dalam dokumen penubuhan. Tapi lepas kita daftar syarikat Sdn Bhd, pastinya kita nak pergi buka akaun bank di mana-mana bank pilihan kita. Tapi kalau dia tak masukkan resolusi bank, lepas tu dia charge lain pula untuk resolusi bank, tentulah bayaran penubuhan ataupun kita punya kos untuk mendaftarkan syarikat tu akan menjadi lebih mahal. Ada syarikat setiausaha yang resolusi ni dia bagi saja je. Macam kami di MSIB lah kan. Kita bagi saja resolusi bank. Ini semua kita dah bagi sekali. Kita cover semua. Kita tapau semua. Resolusi bank pun kita bagi. Sampai 2 bank kita bagi. Resolusi bank ni bukan resolusi buka akaun saja. Resolusi untuk buka online banking pun kita bagi. Sekali dengan cop bulat pun kita bagi. Itu kena tengok. Sama ada syarikat setiausaha tu
bagi sekali ataupun dia charge lain. Okay. Yang kelima dan yang terakhir, anda kena tengok. Banyak sebenarnya, ada lagi lah beberapa perkara lain. Tapi benda-benda lain tu saya percaya syarikat setiausaha rata-ratanya bagi. Cuma yang 5 yang saya sebutkan ni, yang ni ada yang main silat sikit. Ada yang bagi, ada yang tak bagi. Ada yang dia sorok-sorok. Itu yang kadang-kadang orang faham, dia kata, ada yang telefon saya, "Tuan, ini ada hidden charge tak?" Di MSIB kita tak main hidden-hidden ni. Kita bagi tahu apa yang anda tengok, itu yang anda bayar. Okay, kita tak ada main hidden-hidden. Kita tak ada sorok-sorok lah. Kita tak ada main silat-silat. Apa yang kita bagi, apa yang kita cakap, itu kita bagi. Okay, yang terakhir ialah complete set. Complete set ni adalah benda yang wajib lah. Mana-mana syarikat setiausaha mesti akan bagi. Cuma bezanya mereka bagi berapa banyak. Kalau kami bagi 3. Kita bagi 3 set. Kenapa 3 set? Sebabnya satu boleh digunakan untuk buka akaun bank, satu boleh digunakan untuk nak sewa-sewa pejabat ke, satu tu untuk simpan. Tapi bukan kata kita bagi 3 ni kita tak boleh bagi lebih lagi. Boleh. Kalau nak lebih lagi boleh maklumkan, nanti kita sediakan. Tapi kebiasaannya kita akan bagi 3 tu pun dah lebih daripada cukup. Okey. So inilah package penubuhan yang biasanya kalau syarikat setiausaha tu anda dapatkan khidmat mereka untuk mendaftarkan syarikat senian berhad anda, pastikan mereka bagi 5 perkara ni. Kalau mereka tak bagi, anda boleh tanya siap-siap berapa charge tambahan untuk nak masukkan 5 perkara ni. Kalau mereka dah bagi tahu, dan anda buat keputusan lah sama ada harga mereka itu okey ke atau tak okey. Atau ada syarikat lain yang beri lebih nilai kepada servis mereka dengan harga yang mereka tawarkan. Itu anda boleh buat decision sendiri. Apa-apa pun anda kena faham betul-betul, and then anda kena buat keputusan berdasarkan yang mana memberikan lebih nilai kepada anda. Jangan semata-mata melihat kepada harga yang murah, kerana harga yang murah tidak datang biasanya dengan kualiti yang baik. So saya harapkan penjelasan saya dalam video kali ini memberikan ilmu tambahan kepada anda, seterusnya membantu anda. Terutamanya kepada anda yang nak mendaftarkan syarikat senian berhad baru anda. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.